إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiada memadai menyapu atas rambut yang disanggul. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang faraidil wudu ataupun furudil wudu. Fardu-fardu bagi wudu ataupun rukun-rukun bagi wudu. Hak lepasnya kita duduk dalam rukun atau fardu yang ketiga. Fardu yang ke berapa deh? Fardu yang keempat dah, iaitu menyapu satu juzuk daripada kulit kepalanya mutawaddi. Ayat Quran marinya wamsahu biruusikum. Sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Kira kalau pakai zahir ayat Quran ni sapu kepala sungguh, tak boleh ada rambut. Aku nak botok tak umur kita, nak botok cing tak umur ni. Muka Tuhan kata wamsahu biruusikum. Bukan wamsahu bi sya'rikum. Bukan sya'rikum, bukan dengan rambut kamu, tapi dengan kepala kamu. Tapi tak. Tu asalnya kulit kepala lah. Atau menyapu setengah rambut kepalanya. Setengah ni mana sebahagian kecil. Orang panggil min litaba'in, dia panggil. Ba aja bukan min. Ba pada kata biru usikun tu ba litaba'in dia panggil. Ba yang menunjuk makna setengah, sebahagian. Itu setengah ni makna sebahagian. Sebahagian rambut mana? Rambut di kepala. Tapi yang di dalam hak kepala. Itu kita buat contoh dah. Siap cabut piah apa dah ni. Jadi rambut hak adalah hak kepala. Tak boleh rambut hak terhurai keluar daripada hak kepala. Contoh rambut panjang. Rambut jatuh itu kita pun pak atas rambut ni. Tak leh. Tak sah tu. Kenapa? Kerana rambut tu tidak berada dalam hak kepala. Gitu dah. Kemudian hari ni sambung lagi dan tiada memadai. Makna tak memadai ni makna tak sah. Tak sah. Hidup berasa sah pun tak sah kata ni. Berasa orang memayar dah dia. Padahal ajak di awal lagi wudu tak sah. Ni bahaya ni. Akhirat kelak Allah Taala
Hikayat ma salakakum fi saqar. Nah, nanya oleh manusia pada setengah manusia, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu pergi ke neraka sakar ni? Mula kamu orang semaya baik ni. Orang jemaah masjid surau. Kenapa pergi ke neraka sakar? Qalu, jawab mereka itu, lam naku minal musalli. Kami ni tidak digolongkan di kalangan orang yang sembahyang. Aduh. Antara sebabnya semaya tak sah. Apa semaya tak sah? Wudu tak sah. Itu. Mana tak memadai? Menyapu atas rambut yang disanggul. Ini kebanyakan orang tina. Jarang orang jatuh ni. Rambut panjang, rambut sanggul. Nah, rambut sipu, buh lebih begini. Nah, tiba-tibanya sapu pala nanti pak atas rambut hak kita sanggul. Tak sah tu. Kerana rambut hak sanggul tu walaupun duduk dalam hak kepala, ketika mana kita ikat kita sanggul dia. Kalau kita cabut sanggul, jatuh pas bawah. Jadi rambut tersebut tu keluar daripada hak kepala. Tak sah. Sebab tu kata tak sah. Tu ayat molek ke orang tina kita tu ni. Tu. Orang tina lah ni biasanya rambut panjang kan. Nah, dia sanggul kepala dia pas tanya ambil semaya, pak atas sanggul dia tu. Sah? Tak sah. Ini bahaya. Kenapa? Kerana dia pergi sapu air itu di atas sapu rambut yang keluar daripada hak kepala. Nak taswir pada kata rambut yang disanggul. Tengok. Sekira-kira jika ditarikkan dia rambut yang disanggul itu keluar daripada hak kepala. Jelas sungguh. Kalau kita tarik rambut orang sanggul tu jatuh pas pinggir dah. Nah. Tu. Jadi kira-kiranya dia pergi sapu ni rambut ada atas pinggir ya. Bukan rambut di dalam hak kepala. Maka tak sah. Tak sah. Tengok. Dan memadai. Memadai sah tak? Sebut kata tak memadai, la yakfi. Kalau kat Arab ni la yakfi, itu maknanya la tasihu, tak sah. Kalau yakfi mana sah. Yasihu, sah. Dan memadai yakni sah pada menyapu kepala itu barang mana, yakni juzuk mana pehok ada ia kepala. Tak kira sini ke, ni ke, boleh belaka. Jadi sebab tu kalau kita pakai serban, kita congek sikit kat masa nak asuh muka. Alah ada ni. Pas malah nak buka, payah pula nak pulah kau. Sapu kepala pak sini pun boleh. Janji dalam hak kepala. Ikut mana-mana juzuk apa belaka. Tak ada hak. Barang mana pihak ada ia kepala. Atas ko kiri ko kanan ko belakang ko tak apa belaka. Tak ada masalah. Tak syarat kena duduk atas. Cuma kalau orang panggil hak melengkapi dengan sunnahnya gini lah. Tu sekalian tu orang panggil sunnah. Sekalian tu sunnah. Tu. Anak cara lah ni hak fardu, hak wajib. Dah. Dan jika pada juzuk, ni orang panggil jika royah. Royah ni makna nak menghabisi masalah. Tu. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuhkan dia juzuk serta muka dahulu sekalipun. Muka hari tu daripada hak tumbuh anak rambut, siapa ke anak telinga kiri, anak telinga kanan, siapa ke tulang dagu. Jadi hak ni masuk dalam hak kepala ni. Kita sapu tu, kita basuh muka tu, kena juga hak kepala ni. Sekben kita ke apa ni? Ni. Kemudian tai nak basuh, tai nak sapu kepala tu, kita pergi sapu hak tepat kena dah air pada ketika mana giliran basuh muka awal-awal tadi. Sah juga. Itu makna sekalipun, makna sah juga. Gitu. Itu mana. Dan jika pada juzuk, yakni dan jika menyapu pada juzuk yang wajib membasuh akan juzuk serta muka dahulu sekalipun. Mana dahulu tu hak mula-mula sekali basuh muka tu sekalipun, kita pergi sapu pula ayat atas tu. Janji dah ada hak kepala. Sah. Tu kata tak dia basuh dah sini kena dah air, nak sapu lain lah pula takut tak sah sapu sini. Dah sah.
kerana adalah hak kepala. Hak tadi basuh muka tak ada kait dengan sapu kepala. Ni. Tu lagu tu. Apa kita dah sebut dah. Beza sapu mashun dengan ghuslun. Beza sapu dengan basuh ni. Basuh tu air mengalir. Dah air mengalir. Sebab tu kalau kita tu orang panggil nak ambil wuduk dengan dengan apa? Dengan nembok tu lah. Dengan spray tu. Kita jangan pengak susuk selalu. Lama biar ngalir air, barulah kita boleh gosok. Kerana tu membasuh. Ada pun orang panggil sapu tak apa. Tak syarat mengalir. Itu beza sapu dengan basuh. Dan tiada ta'yin. Tiada ta'yin ni makna tidak ditentu, tidak menentu. Tidak perlu tentu, gitu mana. Dan tiada ta'yin menyapu dengan tangan. Tak syarat, tak ta'yin. Makna syarat tak menentu dengan wajib sapu tu kena dengan tangan ke? Tak wajib, tak syarat itu. Tak ta'yin itu. Ikut nak sapu dengan apa pun. Kita kata gayung kita ambil tadi tu, kalau kita ambil air semaya dengan kolah, dengan air kolah, gayung kita tu basuh. Basuh tak gayung kita? Basuh. Kita ambil gayung itu pak atas kepala pun sah. Syaratnya gayung tu basuh. Kena kepala kita. Sah. Tak semestinya orang panggil sapu tu dengan tangan. Itu maksud dia nak sebut itu. Itu makna ya dah. Dan tiada ta'yin, dan tidak mentakyin oleh syarak, tidak menentu. Ta'yin ini makna menentu. Dan tidak ta'yin ini, dan tidak menentu oleh syarak pada menyapu itu dengan tangan. Tak wajib dengan tangan. Ikutlah. Nak sapu dengan gapo pun asal kau kena air. Gitu. Dan jika disapu dengan kayu, lagu mana? Terkata ada kayu tu kena air, kita pun ambil pak atas kepala kita. Janji kena kepala atau rambut di dalam hak kepala. Atau umpama kayu. Syaratnya kayu atau umpama kayu tu basah lah, supaya plastik gayung ke apa tak kira lah. Jawab bagi jika memadalah ia. Sahlah ia apa? Ia disapu dengan kayu atau umpama kayu. Sah. Bukan kayu semata-mata, tak kayu basah tu lah. Lama ambil kayu semata-mata berat. Hidup ganyah atas kepala je. Tak. Kayu hok kena air atau gayung ke plastik ke gapo hok kena air tak kira. Asal kata ada air pada kayu tersebut basah ke kerana kita pak atas kepala kita, sah. Bukan suruh berjeruk nak ni selap kepala dalam Allah. Tak. Itu sapu tu beza dah. Tu. Tengok. Dan jika membasuh kepalanya, membasuh sudah. Dan jika membasuh lah ni, bukan membasuh, membasuh dia boleh pergi belakang tu. Suh boleh, sah boleh. Kalau hak Jawi lah, hak Romi tak tahu dia tulis ke apa. Dia tulis ke apa Ustaz? Membasuh. Yalah betul. Kalau membasuh memanglah sapu tu membasuh, tapi bukan duk basuh. Dan jika membasuh kepalanya, pakal selai tu hala kala. Contoh, basuh tu ataupun air tu pakai cucur lalu basuh. Basuh kepala tu. Atau tu ada alih kat sini. Atau menghantarkan tangan mutawaddi tu yang basah. Tangan dia tu basah dah. Bukan duk sapu, duk basuh muka ni. Duk basuh tangan dia tu basah lah. Lepas tu dia upak atas kepala dengan tak ada celuk-celuk air apa tak ada ambil air hak lain. Tu tengok. Dan jika tiada menggerakkan dia tangannya tu sekalipun, apa jawabnya? Memadai jua, mana sah juga. Tu dia ada dua masalah ni. Pertamanya dia selai terus kepala dia ialah kolah basah terus, ataupun buka pakai air tu dia basuh muka, basuh tangan, lepas tu kepala air
rasa denyuk kepala nak sapu sikit ya. Pakai selai le kalau. Ataupun pakai duduk bawah paip tu baru basuh jeruk pemandi gitu. Sah. Sah tak? Walaupun syarak kata basuh. Syarak kata sapu. Kalau dia basuh boleh. Boleh dah. Bukan kata wan demo ni tak sah ni. Kena sapu ke mana? Sebab syarak kata wamsahu, bukan waghsilu. Kata ni. Dah. Boleh. Yang naknya kena air. Sama ada apa? Kena air semata-mata dengan makna tak mengalir, itu orang panggil hakikat bagi sapu. Atau kena air dengan makna basuh dah. Mana mengalir air, basuh jeruk. Pum, sah dua-dua. Tak ada masalah tu. Tu sebab takut timbulnya. Dia kata lawan ayat Quran lagi tu Ustaz. Quran kata, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Kena sapu, tak boleh basuh. Ndak. Kalau sapu tu orang panggil disuruh dengan sapu, kalau basuh mimbabil aula lah, tak apa. Gitu dah. Dah. Ada pun kalau suruh dengan basuh tapi kita pergi sapu, tu tak sah. Nampak tak beza tu? Kalau Tuhan kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuh olehmu muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Tiba-tiba kita pergi sapu lah. Sapu gitu air, tak ada mengalir air. Tak sah tu. Kerana Tuhan kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi kalau Tuhan kata famsahu biru'usikum, sapu olehmu dengan kepala kamu. Kalau kita pergi basuh ke mana Ustaz? Mimbabil aula lagi sah. Ya beza tu. Ada tu ni. Kalau Tuhan suruh sapu, kita pergi basuh tu sah. Kalau Tuhan suruh basuh, kita pergi sapu tu tak sah. Beza tu. Tu lagu tu. Tu tengok. Itu satu masalah. Yang keduanya orang panggil masalah kita tak ada celuk air hak baru. Air hak lekat tangan dah. Itu orang panggil masalah kedua. Tadi masalah pertama. Masalah keduanya ialah lagu mana? Kita basuh muka, bro. Basuh dak tangan kita. Basuh. Kita basuh pula tangan kita. Tak, basuh dak tangan kita. Basuh. Patut tak ada jeluk buat air dalam hak baru. Ataupun tak ada pun, tak ada air hak baru kok paip tu. Patut hak basuh dia dah. Sebab kita basuh muka, basuh tangan tadi, kita mak sapu lalu atas kepala. Sah tak? Sah. Janji ada air. Tu orang panggil dua masalah nak sebut situ tu. Tu. Dan jika membasuh kepalanya mutawaddi atau menghantarkan tangannya mutawaddi yang basah, dan jika tiada menggerakkan dia tangan, dia tepat gitu. Tak ada kata dia sunat menggerak ni daripada depan ke belakang. Lepas tu belakang pula ke depan. Itu orang panggil sempurna sunat lah tu. Semoleknya kita gitulah ambil semayanya dia tu ni. Ni dak. Gana Ustaz? Tu sunat meniga-niga hak lain tu. Tu sunat juga meniga-niga. Sunat taslith dia panggil. Gana-gana? Sudahlah dah. Ni bahaya Ustaz ada. Dia tanya hikmah lalu dah. Sudah. Kena pergi buka dalam kitab Hikmatut Tasyri' tu. Itu ni. Apa hikmah meniga-niga? Antara lainnya kerana Allah Ta'ala yuhibbul witr. Allah Ta'ala tu suka yang ganjil. Maka hak ganjil tu ialah tiga. Jadi kalau kita tak sewak tiga, kita cukup dengan kerana tu ganjil. Jangan kita tak setiga, pergi wak dua. Ganak dia panggil. Itu ni. Kalau kita pergi wak dua, sunatnya tiga. Kenapa? Innallaha yuhibbul witr. Allah Ta'ala tu suka yang ganjil. Itu antara lain hikmah. Dia banyak lagi lah hikmah. Kena pergi belak dalam kitab Hikmatut Tasyri'. Hikmah pensyariatan. Tu sebab itulah setengah daripada ulamanya bila ayat Quran kata hijau Nabi ni yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Itu hijau Nabi ni yatlu alaihim ayati. Ayatihi mana baca atas orang mukmin ni ayat-ayat Allah Ta'ala. Menyampaikan wahyu. Wa yuzakkihi, nyucikan jiwa-jiwa mereka. Itu isyarat kepada ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak.
Wa yu'allimuhumul kitabah. Al-kitab ayil Quran. Itu biasa ada tafsir gitu. Tapi ada setengah ulama yang tafsir al-kitab ayil iman. Kitab sini mana iman? Sebab apa? Sebab setiap kitab-kitab yang diturun oleh Allah Ta'ala, nah, atas Nabi Musa ke Nabi Isa ke gapo, buku iman sama. Ada tu ni sama. Sejak daripada tu ada siapa ke Nabi Muhammad, siapa ke Khamat. Iman, kepercayaan sama, tak ada berubah. Percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada qada qadar, pada hari kiamat. Nah, pada rasul sama. Tak ada beza. Cuma silibus tu lain lah. Ulama yang bahas tafsir so jadi bahas tu ilmu tauhid, ilmu kalam ke apa. Tu bicara suku tu ni. Hakikatnya kepercayaan sejak daripada tu ada siapa Nabi Muhammad. Betul kitab mana? Taurat, Injil, Zabur, suhuf Al-Quran lah sama saja. Itu iman. Wal hikmah. Hikmah tu kalau kira ayat sunnah. Anda biasanya. Nah, tapi ada juga ulama kata al-hikmah ayat syariah. Berapa? Syariat Nabi-Nabi tak sama. Nah, ada tu ni. Supaya kita kata syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa ni kalau kena najis ke apa, dia tak boleh basuh itu. Kan sadar? Dia kena kerak lalu dah. Tapung hak lain. Itu syariat Nabi Musa. Dia tak boleh guna lah. Nah, beris tak beris ni. Dia tak boleh guna tu. Ya, dia pakai kerak, banyak copa-caping. Nah, tapi siapa ke syariat Nabi Muhammad SAW? Oh, habis syariat hak dulu tu nasah habis dah. Syariat Nabi kita Muhammad hak lengkap sempurna sekali. Kita tak kena gunting dah, kena pergi basuh dah habis jelah. Ada tu ni. Selesai masalah. Hilang bang warna rasa, jadi cuci gitu. Jadi hikmat dia tu tak sama. Syariat tu tak sama, ada hikmat dia. Bapa zaman umat Nabi ni lagu ni hikmat. Bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Jangan kata nasih masuk ni Tuhan jahil pula, jangan. Ni. Sebab ada orang mengaji, dia tak mengaji tauhid. Dia mengaji usul fiqh lalu dah. Siapa bab nasih masuk, dia pun mikir suara, Tuhan ni tak tahu kau mula-mula buat gitu. Lepas tu nasah pula tu. Mu'ari syariat bang. Dah. Ada hikmat dia lah tu. Tuhan tukang dia tahulah umat ni sesuai lagu mana. Dah tu ni. Umat ni sesuai lagu mana. Hal lagu tu Jadi banyak hikmat-hikmat tu kena ulama ya karekhah kitab. Hikmatut tasyri'. Hikmat disyariatkan syariat Nabi Muhammad. Bapa kita mimpi atau berjunuk ke kena mandi nah. Contoh. Padahal tu biar air mani setitik dua titik tak sapas besing. Nah, segeling tak ada sebeldi. Setitik dua titik je. Tapi kena mandi nah. Oh pelik. Kalau begok, kena tahik semelik tu gak. Tubik besar-besar ni ada-adanya. Tapi ambil semaya ya. Pelik dah. Tu pelik. Apa hikmah? Macam Ustaz tanya ni. Apa hikmah dia? Ada tu ulama kadang-kadangnya sebut. Nah, ada hikmah, ada hak tidak diketahui. Ta'abbudi dia panggil. Semata-mata ikut ibadat jadi hamba. Tuhan kata gini-gini tak tahu, tidak dibuka ke. Tapi setiap daripada apa hak Allah Taala syariat ke, pasti ada hikmat dia. Nah, pasti ada hikmat. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tidak dibuka. Nah, tu. Tu banyaklah hikmat-hikmat dia nya. Antara lain kerana kalau keluar yang mani ni biasanya walau setitik pun letih bah. Nah, letih. Jadi ulama kata syariatnya kena mandi, awis ga tu pada. Tu. Nah, kalau ikut kepala otak kita kan, tu bik 3 titik lagu tu sikit, patut ambil air semaya jelah. Basuh tangan, basuh muka, kepala kat kaki habis. Kerana padang abang tu bik pun kecil, akak pun kecil-kecil lah juga. Dah. Tubik kecil tapi cawan akak tu besar lah. Ada hikmat dia. Sepatutlah kepala otak kita tubik tahib sana ni patut nak mandi lah. Besar tak ni. Tapi tak. Kenapa tu? Goliknya orang berok ni lepas berok dia segar tau. Segar. You know, sakit berok. Oi, cepat. Bawa masuk dem nah melabur tu kak. Tubik. Warna menyengging molek. Warna dabit dada molek. Lega segar ni. Jadi kalau segar kak, basuh muka, basuh tangan cukup lah. Tengok. Itu hikmat syarak. Ada lagi ni. Tu contoh lah tu. Nah. Baik, habis. Mana ni? Tadi.
Habis situ. Habis dah yang keempat. Dan kelimanya daripada 6 fardu wudu ialah membasuh 2. Basuhlah. Sebab tu kita baca, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Itu kan? Ada khilaf ke? Kalau hak baca wa arjulikum maknanya sapu kaki. Tapi kan hendaknya bukan kaki. Tapi kelakuan yang ada pada kaki apa? Muza. Orang panggil khuf. Nah, bukan stocking yang itu duk akar tu. Nah, ya khuf ni ada bab cara khuf, bab khuf, nah. Setengah-setengah orang duk kiyah dengan khuf. Mana? Pakai stocking. Pakai tak ada basuh dah. Pakai sapu atas stocking tak sah. Ya kerana syarat khuf tu mestilah orang panggil tutup buku lali. Sah dah. Kemudiannya pula terteguh air itu masuk dalam muzah, dalam khuf, dalam kasut tu. Jadi kalau kita akan stocking, air menyerap masuk tu, tak sah dah. Kalau stocking tu pendek pula, nampak buku lali, kau lagi sangat tak sah. Ya ada je ni orang buat lagu tu ni. Jadi kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, itu atah pada kata ru'usikum. Tapi kalau wa arjulakum ilal ka'bain, baca wa arjulakum, itu diatahkan kepada wujuhakum tadi. Atah no. Wamsahu wa faghsilu wujuhakum. Nah, wa arjulakum ay waghsilu waghsilu arjulakum ilal ka'bain. Basuh olehmu akan kaki-kaki kamu hingga 2 mata kaki. Orang tua panggil 2 mata kaki. Nah, buku lali tu. Ni, nak masuk ni. Dan kelimanya daripada 6 rukun wudu membasuh 2 kakinya mutawaddi. Kalau ada 2 kaki lah, ada kaki sekaki gitu. Basuh 2 kaki itu serta yang ni hingga. Hingga. Nah, serta 2 mata kakinya mutawaddi. Itu buku lali data. Tuh. Pas boleh ke? Betul-betul di buku lali. Garis dulu sebelum nak ambil asmaya kata ni. Ni buku lali. Dia pun garis. Lepas tu nanti nak basuh betul-betul tak lebih sikit pun. Tak sah. Sama dengan kaedah-kaedah kat sebelum ni. Mana? Lebih sikit daripada buku lali ni wajib. Kerana masuk dalam kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Benda tak sempurna, tidak yakin kita benar-benar basuh kaki hingga ke buku lali, melainkan kena lebih sikit daripada buku lali, baru teryakin kita benar-benar membasuh daripada kaki hingga buku lali. Maka hak tu wajib juga. Mana? Lebih sikit tadi tu wajib. Nak gitu dah. Lepas tu lebih banyak siapa kepala lutut, hak tu sunat. Tu bercahaya akhirat kelak. Nah, warrah wa tahjil dia panggil itu ni. Tu. Jangan kata bazir jangan. Itu ada orang duk mengajar kata lebih sikit sunat. Lebih banyak bazir. Jauh melecong ya. Tu ni. Lebih sikit itu wajib, lebih banyak siapa kepala lutut tu sunat. Nak cahaya akhirat esok, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kenal kata kita umat dia. Gitu. Bapa Nabi? Pertama syafaat. Kedua boleh minum air di haud Nabi SAW. Kalau boleh minum air di haud Nabi tu kan, pakai tak dahaga selama-lama. Pada minum juga dalam syurga, bukan sebab dahaga, sebab nak belazak saja, nak sedap-sedap. Nah, itu. Tu. Baik. Jadi kalau orang basuh sampai kepala lutut tu tak sudah keling tengok pelik. Kita hak pelik ni. Dia tu betul dah. Apa? Nak tomok kepada fadilat-fadilat yang dijanji oleh syarak. Itu dah. Jika ni kait kata membasuh ni kait jika tiada memakai muza. Tak ada tadi kita sebut tadi. Muza ni khuf itulah dalam bahasa Arabnya. Muza ni bahasa kita Sanskrit dulu kali kot. Muza dia panggil. Nah, itu kasut yang menutup 2 buku lali serta tak sampai air padanya. Nah, ini nantinya ada bab khusus tak silapnya.
Ini muka surat berapa ada bab dia? Kalau tak silapnya ada orang panggil bab khusus tentang muza. Tengoklah. Kalau ada insya-Allah kita akan lalulah. Dia ada orang panggil tempoh masa bagi hak bermukim untuk sapu di atas muza. Ada tempoh masa bagi orang yang musafir, tak sama tu. Orang bermukim sehari semalam. Orang yang musafir 3 hari 3 malam. Tengok. Ada orang panggil perbahasa dia suku. Jadi kalau dia tu tak memakai muza, maka wajib dia kena basuh kaki dia sampai buku lali. Lebih sikit tu wajib, lebih banyak tu sunat. Lebih gitu. Dan jika memakai muza, lagu mana? Ya pakai khuf. Ingatlah khuf tu orang panggil kasut hak menutup 2 buku lali serta tak sampai air di dalamnya. Itu. Jadi kalau pakai kasut hak pergi pejabat tu, terbuka buku lali tu. Kasut buk dia tertutup tapi lega ke atas tu nya masuk air. Boleh masuk air tu. Kasut buk apa? Kalau stocking memang tutup lah kadang-kadang buku lali, tapi serak air tak? Serak air. Maka tu bukan khuf belaka tu. Khuf tu pergi pak Seri Petaling ada duk jual ada tu ni. Biasa markah-markah tabligh ke apa semua, ya adalah jual khuf ke apa semua. Dah. Tu. Dan jika memakai muza, ini memakai khuf, wajib menyapu muza. Muza tu bukan murah dah. Kalau kita Jawi tu dia tinggal titik, kena tambah titik. Murah tu. Kalau kita Rumi tulis muza ke? Muza deh. Tu hak betul dah. Kalau dia pakai khuf, maka wajib menyapu, bukan basuh. Mungkin holo. Punuh habis lah khuf tu. Udah tu ni, sapu lah. Sapu ke mana? Ke bawah? Okey, ke atas. Ni nak kata hikmat ni. Pelik. Dinuna bunyanu 'alan nuqul la 'ala munasabatil uqul. Agama kita ni dibina di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata akal. Akal ya ada, bukan akal lepak tergoda. Akal ada disanding dengan Quran Sunnah, tapi dibina hakikatnya Quran Sunnah, bukan semata-mata akal. Kalau akal kata Sayyidina Ali, logiknya sapu khuf ni ke bawah lah. Bukan ke atas dah. Sapu muza ke atas ke bawah? Ke bawah? Ke atas. Ke bawah. Kalau ikut logik hok duk jijak-jijak, duk jijak tanah gapo, kotornya ke bawah ke atas? Ke bawah kata. Sepatut sapu ke bawah lah. Dak, sapu ke atas. Ayat pelik. Ini nak kata hukum syarak ni. Dia ni. Dia tak boleh guna semata-mata akal dah. Tu. Tu. Baik. Kalau dia orang panggil pakai muza, pakai khuf, wajib sapu muza. Menyapu tu bukan basuh dah. Jadi sebab tu kalau baca wamsahu biruusikum wa arjulikum, wa arjulikum tu atah pada kata ruusikum. Kalau itu sapu kaki kamu, bukan sapu kaki, sapu muza yang ada pada kaki. Gitu dah. Atau membasuh kakinya, kaki mutawaddi. Dia pakai muza, tapi tak usah sapu muza. Boleh tak apa? Cak muza, basuh kaki. Itu maksud nak sebut situ. Bukan kata mesti dia kena, kalau pakai muza tak boleh cabut, boleh basuh dah kaki dia, kena sapu semata dah. Atas dia nak pilih. Ni. Dia pakai muza, tapi tak usah sapu atas muza, tak usah sapu atas aku. Nak basuh kaki juga. Sah, boleh, tak ada masalah. Dan wajib membasuh barang yang atas kedua kaki. Wajib kena basuh gapo saja hak ada atas kaki, itu maksud. Barang tu gapo saja hak ada atas kaki. Gapo dia barang tu? Bayan pada kata barang. Ini orang panggil min lil bayan. Daripada bulu dan lainnya, lain daripada bulu. Tak kira. Ada rubai ke, ada bulu ke, ada gapo ke atas kaki kita, kena basuh be. Celah-celah tu kena ni. Gitu. Biar air masuk. Kadang-kadang kaki orang ni tak sama. Ada hak rapak
Dia kena celah itu. Nah, we masuk air. We mengalir air. Wajib kena basuh habis. Apa saja ada atas kaki. Daripada bulu. Mana ni? Daripada bulu dan lainnya lain daripada bulu. Tu. Seperti mana? Seperti barang yang tersebut pada membasuh, yakni seperti hukum yang tersebut, barang sini kena ke hukum pula ni. Seperti hukum yang tersebut pada membasuh dua tangan dahulu. Dulu dua tangan dia sebut dah. Ada bulu ke, ada kaki tangan lebih ke, jari lebih ke, dah ni wajib kena basuh belakang. Tu. Samalah pada kaki pun seperti tangan juga. Hak tak samanya mana? Janggut pada lelaki di muka. Itu tak sama. Ada pun perempuan yang berjanggut seperti tak ada janggut. Laki-laki lain sikit lah. Kalau tebal sekira-kira duduk dalam majlis khitab tak nampak dah dagu, tak wajib masuk air perata air, hanya selap aja. Tapi kalau duduk depan yang nampak lagi dagu, orang panggil nipis janggut dia, wajib kena sapa air belakang. Itu dah. Habis. Kemudian kata dia, dan keenamnya daripada 6 fardu wudu tartibun, tertib. Tuh. Tertib ni tak ada dalam Quran lah sebut tertibnya. Tak ada. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wat tartib. Tak ada lagu tu. Patut tertib ni sabit di mana bahayanya? Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sabitnya? Iaitu Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Satu, semayang olehmu sebagaimana mu tengok aku semayang. Aku semayang ambil semayang tak? Ambil semayang. Lagu mana aku ambil semayang? Muka dulu. Itu. Lepas tu tangan sampai siku, lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Mu tiru gitu. Tu satu. Atau sabit juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Itu. Ibda'u, mulakan olehmu bima bada Allahu bihi, dengan apa barang yang dimulakan oleh Allah Taala dengan dia, dengan barang. Gapo Allah Taala mula dulu dalam Quran? Basuh muka. Basuh muka dulu. Lepas tu tangan sampai siku. Tangan sampai siku pula. Lepas tu sapu kepala. Tu. Itu orang panggil tertib. Tu dah ahli tertib. Tanya tak ada dalam Quran hadis. Laju tak ada dalam Quran hadis pun. Seperti yang telah tersebut itulah. Supaya dia sebut tu muka, tangan. Maka jika lupa ia mutawaddi akan tertib. Ia lupa tertib. Pakai gibah muka tu kaki lalu. Tu misal bagi lupa. Masuk muka kaki dah tu orang panggil lupa tertib tu. Tiada memadai, tak sah. Tu kaki dia tu tak sah. Muka sah dah lah. Kaki dia sah tak? Tak sah. Lepas tu kena hundur gelik. Apa? Basuh tangan sampai siku. Lepas tu sapu kepala. Lepas tu kaki tak payah basuh. Ya, tak basuh dah tadi. Basuh dah apa? Tadi tu mu laju pada lajak ni. Tak boleh. Kena basuh pula. Tak kira tu. Tak diiktibar. Tidak dibuat kira oleh syarak. Tu lah. Tiada memadai, ini tidak sah. Tu apa makna tiada memadai? Erti tiada memadai, tiada dibilangkan, tidak diiktibar, tidak dibuat kira. Itu makna tidak dibilang, tiada dibilang. Mana tidak dibuat kira, tidak diiktibarkan dengan barang yang jatuh. Jatuh ini bukan belebok jatuh dah, berlaku maknanya. Tu ya ibarat arak ni bunyi mana ustaz Ya terjemuh daripada Arab ayat ni. La yu'tabaru bima waqa'a, gitulah. Bima yaqa'a ke gitu. Tidak diiktibar, tidak dibilangkan dengan bima, dengan barang waqa'a yang telah jatuh, mana yang telah berlaku, mana jatuh mana berlaku, pada lain daripada tempatnya. Tak dibuat kira tu. Mana ia basuh kaki dulu tadi, syarak tak buat kira. Kita kata ia basuh muka. Sepatutnya tangan dulu. Basuh kaki dulu. Terlupa ya tu. Tangan dulu.
Lepas tu sapu kepala. Lepas tu kaki tak payah basuh. Kena basuh pula. Lepas tu tak dibasuh dah. Syarak tak iktibar. Syarak tak buat kira tu. Itu makna gitu. Pada lain daripada tempatnya, maka tiada menafi bahawasanya hasil baginya, bagi mutawaddi, membasuh mukanya jika menyertai niat. Tuh. Ini masalah ni. Masalah apa? Dia pergi basuh muka dulu, lepas tu baru niat. Maka tiada menafi bahawasanya hasil baginya, bagi mutawaddi, membasuh mukanya jika menyertai niat. Maknanya kalau orang panggil hak basuh muka tu niat tak jatuh lagi, dia basuh muka. Basuh muka dalam hati dia tu bukan aku ambil wuduk ni, tak ada. Nawaitul wudu'a tu tak ada dalam perut dia. Dia tak sedar kata dia basuh muka ni nawaitul wudu'a. Aku arak lah. Kalau kau Melayunya, aku wuduk ni. Bukan duduk apa? Makan nasi khabu ni kata ni. Tak ada dalam perut dia ketika dia basuh muka tu. Maka basuh muka dia tu iktibar tak? Tidak diiktibar. Patut iktibar bila? Bila pak kena je orang panggil air tu, mari dah orang panggil dalam hati dia, mari ataupun tergambar, sedar aku ambil wuduk ni. Tu. Baru diiktibar. Hak tadi tak diiktibar ni. Itu maksud dia sebut situ. Maka hasil baginya mutawaddi. Dikira mana hasil ni dapat baginya orang yang berwuduk tu membasuh muka. Baru dikira membasuh muka kait jika menyertai niat. Tu jika menyertai niat. Niat tu serta baru dikira. Itu mana? Dan jika membasuh 4 orang yang lain akan anggotanya. Ni cerita lain pula ni. Sebab kita sebut dah sebelum ni. Ghuslun bimaknal inrisal. Membasuh dengan makna terbasuh. Itu dah. Quran kata faghsilu, basuh olehmu. Lepas tu mesti kena basuh. Kalau kita sakit lagu mana? Tak boleh nak basuh. Orang hok lupuh tak boleh nak gerak ke apa. Tak kena semaya. Kena semaya. Lepas tu nak basuh mana? Dia tak gerak, tak boleh gerak ke apa nak ambil semaya. Wajib orang yang ada jaga dia lah kena pergi basuh ke dianya. Basuh sah tak? Sah. Kerana membasuh dengan makna terbasuh. Ghuslun bermakna inrisal. Tu buat misal dulu lagu mana. Dan jika membasuh 4 orang yang lain akan anggota seorang bersamaan pada kali yang satu. Mana seketok? Kita kata ayah dia ni lupa. Pas anak dia ada 4 orang. Anak dia ni tiada air dah, bau atas muka. Hak ni tiada dah, bau tangan siku dah ni. Seketok pada satu masa. Ni cerita. Ni tak ada lah orang lagu tu. Jadi lagu mana hukum? Kita nak tahu hukum. Dan jika membasuh 4 orang yang lain akan anggotanya seorang bersamaan pada kali yang satu. Mana seketok pada satu masa. Tapi membasuh tadi itu dengan takluk pada kata membasuh. Membasuh oleh 4 orang tadi itu pada anggota pada anggota seorang itu dengan izin seorang. Dia izin. Ni 4 orang anak dia kata, "Abah, siap sedia abah. Kita nak basuh ni seketok ni." Kita nak basuh seketok ni. Hak ni muka, hak ni tangan. Abah kata, "Buat isyarat." Enggak abah yang lupuh Pak isyarat. Bau seketok. Lagu mana? Tengok. Nescaya terangkat hadas mukanya jua yakni saja. Muka jahat kakak. Tangan, kepala, kaki, dak namanya kata beres dah selesai. Cepat sikit gini pakai tinggal pok je gitu semayalah pok. Hei, tangan, baru muka ya sah tu. Ada tu ni. Baru muka ya sah tu. Nescaya terangkat hadas mukanya, muka seorang jua mana saja. Muka je hak sah je. Kata muka je sah tu kait lagi. Bukan mestinya sah mata, bukan mutlak kata muka tu pasti dah sah. Dah kait lagi. Ni jika kait dia panggil. Kait pada kata terangkat. Gitu. Ngaji kitab pondok ni gitu. Ada ni, penatlah sikit.
Jika ada niat seorang pada ketika membasuh muka, yang ini terbasuh muka dia. Jadi pak orang anak dia kata, "Pak, ready pak, kita nak simbuh dah ni." Nah, pak orang tu, hak ni muka, hak ni tangan ni. Pak dia pun izin, "Mak, bau seketok pergi muka tangan." Kata sah wuduk tu hanya pada muka pak dia tadi. Kalau pak dia tu ketika mana pak air kena tu, aku wuduk, dalam hati dia aku wuduk ni. Sah. Sah apa? Sah muka saja ya. Kalau pak dia tak ada nak niat gapo dia tu ni. Laju sangat bau dengan simbuh kau. Tak ada sah belaka gitu tu dah. Tengok. Nak berhenti ni sikit lagi. Mana ni? Jika ada niatnya seorang pada ketika membasuh muka, dan jika tenggelam ni makna menyelam. Habislah cerita tu, habis dah. Ni dan ni wawu istiqnah, nak mari masalah lain pula. Nah, tu. Jadi hak tadinya adakah sah wuduk pak dia lagu tu? Tak sah semua sekali. Hanya sah muka saja. Itu pun kalau pak dia tu niat ketika mana air setuh muka dia. Gitu dah. Lepas tu kena ambil balik tangan. Kena simbuh balik lah. Itu mana. Dan jika tenggelam ni mana menyelam. Tenggelam dia sebut. Kalau kita tenggelam ni tak ada niat nak menyelam. Ni tak menyelam maksudnya. Yang menyelam swimming pool tak kira. Dan jika tenggelam yakni menyelam yakni orang yang berhadas kecil, yang menyelam di dalam apa? Di dalam air. Kita kata swimming pool ke dalam apa? Beldi hak besar cukup ukuran 2 kolah ke, tak kira. Serta dia menyelah tadi tu niat akan wuduk. Tu serta niat akan wuduk. Daripada tu salah. Daripada tu kena buat likum, tulis la'alla sawaba, memada akan dia, bukan daripada akan dia. Tu dalam kitab tu tulis ke dia? Daripada tak? Daripada dia. Betul? Daripada tu tak betul tu. Tu je penting kita mengaji kitab ni dengan tok gurunya supaya kita tahu hak mana ibarat yang tak betul, yang salah. Salah tu cetak ke dia tu salah, tu. Buat likum. Ya ada dengan kitab ni tok guru ajar, buat likum, tulis angka 1 ke berapa tak kira lah. Tulis angka hak kita nak tobik di luar di tepi tu, tulis la'allal munasib atau la'allal sawaba, memada akan dia, bukan daripada akan dia. Itu. Jadi kalau seorang tu dia nyelai dalam swimming pool, nyelai tu niat lalu dah, aku berwuduk ni. Lagu mana hukumnya? Sah, memada. Itu maknanya. Memada akan dia, mana sah akan dia akan wuduk tersebut. Boleh? Tak ada apa. Tak sama macam tadi. Hak tadi bukan tenggelam dalam air. Hak tadi dia mau simbo. Inrisal dia panggil. Hak ni memang dia masuk dalam air tu. Payah niat. Tak ada tertib ke apa dia. Tapi sah tak? Sah. Sah, memada. Dan jika tiada diam ia padanya pada air. Mana dia luk masuk tu tak lalu. Itu mana? Itu mana tiada diam. Bukan kata masuk duk senyap gitu. Tu memelah nampak sangat sahnya dah tu ni. Ni dak. Luk nyelek naik selalu dah atas darat. Ada tu ni. Tika luk nyelek ni, aku berwuduk ni. Naik selalu atas darat. Itu ghayah dia panggil. Ni ghayah juga ni. Jika tiada diam ia mutawaddi di dalamnya. Pada tu mana di dalam? Pada dengan mana di dalam? Zarah, mana zarah? Di dalamnya, di dalam air sekalipun, mana apa? Sah juga, memada juga wuduk tersebut. Kerana apa tu sah? Ilat pada kata dua-dua masalah. Masalah dia menyelai serta niat akan wuduk dalam air tadi, atau dia menyelai tak ada dia. Lupuk tubik selalu dah. Yang penting menyelai sungguh dah, masuk habis seluruh tubuh, hanyut kepala, tapi lup tubik selalu. Kerana hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit jua. Dia kata tertib duk mana? Tak ada tertib ni.
Nah, tak ada tertib ni. Dia masuk tu tak kira lah masuk kaki dulu ke, kepala dulu. Ada hak style terjun kepala dulu. Tu nampak sangatlah ada tertib. Ni tak. Ada hak terjun style lepak gitu. Kaki dulu masuk. Dem. Tertib ke mana? Tertib dia tu dikira lahzah, mana klik mata yang sedikit juga. Itu mana lahzah. Lahzah mana? Klik mata yang sedikit. Tu. Kira tertib ke tu? Kira. Mana? Mak yang masuk tu, aku berwuduk ni. Air kena muka, air kena tangan, air kena kepala, air kena kaki. Sikit lahzah dia kira tu. Dia kira tertib. Maka sebab tu sah wuduk tersebut. Gitu dah. Habis dah situ, stesen kita dah tu. Kemudian katanya musannif, bermula sunat wuduk itu amat banyak. Habislah hak wajib ya. Nak masuk sunat lah pula ya. Dah. Hak wajib habis dah sunat lah pula. Kita tambah lagi pahala. Nah, hak wajib tu hak lepas daripada neraka. Hak sunat ni pula nak lebih pula kelebihan kita dengan Allah Taala dalam syurga. Gitu eh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Beh. Tanda molek weh. Ambo tanda pun tak tahu. Ingat kedek ni. Nah, kalau ingat. Kita kalau ustaz tanya kat jeng lalu lepas lalu lah. Sudah. Boleh jawab, boleh tak boleh nak buat guna. Ya apa? Sebut nama dia dah. Nama dia sendiri dah. Syariat ni biasanya orang ilmu-ilmu hakikat ni tanya gitu. Dah. Biasanya ada orang ilmu-ilmu hakikat kata. Nabi Muhammad yang mengucapkan kata ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga dah. Pala asyhadu Muhammad mana? Muhammad tu dah. Dia dah. Nah. Apa tu dia nak pergi jadi ada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad Sohib, Muhammad Fatih. Itu biasa pokok ilmu hakikat je, baik tu suka je. Tu. Ya, sama. Tu. Ya selawat atas dia juga. Ya doa atas dia kerana syariat. Syariat dia. Apa dia belajar pula. Sahabat tanya, "Kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau dalam sembahyang kami ini ya Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nabi dia ajar orang lagu tu kan Nabi pula selawat lagu lain kata ni. Boleh jadi Nabi Allahumma salli alayya kata ni. Ya Allah, rahmatilah atas aku. Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau kata Allahumma salli ala Muhammad pun boleh juga. Isim zahir tu. Macam Tuhan lah. Tuhan nak kata innani boleh. Innallah boleh juga. Dia belaka. Sesungguhnya Allah. Siapa hok cakap tu? Tuhan. Hok kena ke dia juga. Innani sesungguhnya aku. Siapa cakap tu? Tuhan. Hok kena ke dia juga. Tak kena ke orang lain dah. Cuma mari buat ilmu isi ni ya nak kona. Dak ni. Muhammad mana ya? Muhammad mana? Hok Nabi selawat tu. Tokek selawat sebut nama dia sendiri. Dah salah mana sebut nama dia sendiri? Ada jadi satu kesalahan? Tak ada jadi kesalahan. Tuhan sebut nama dia sendiri. Innallaha wa malaikatahu. Boleh ya kata innani wal malaikat. Boleh ya. Tapi dia nak sebut nama dia sendiri. Innallaha wa malaikatahu. Bukan innani wal malaikati. Dak ni. Sesungguhnya aku dan malaikat-malaikatku. Boleh, tak ada masalah. Kalau sebut innallaha wa malaik, dia juga. Innani wal malaikati, dia juga. Tak ada lagi mana dah. Sama jugalah. Nabi Muhammad kalau kata Allahumma salli alayya, dia juga. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad siapa? Dia juga, tak kena Muhammad lain dah. Ayat dia lah kata. Ada tu bapa kita tu ada ilmu hakikat ana tanya ya. Ada lagi soalan kalau ada. Belum kita doa ni. Tak ada deh. Ada. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.